Assalamualaikum geng, apa khabar? So pada korang yang dah subscribe YouTube channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih. Dan pada korang yang belum subscribe lagi, aku harap korang bolehlah subscribe YouTube channel aku ni. Sebab kalau bukan korang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Lagipun, subscribe ni kan percuma je. Dan yang paling penting, senang. Kan? So aku bagi korang 3 saat untuk korang subscribe YouTube channel aku ni, okay? Assalamualaikum. Okey, untuk kes yang hari tu Farin tak nak komen apa-apa, Farin tak ada komen, tapi Farin nak ucapkan beribu-ribu berjuta-juta terima kasih dekat yang menyokong Farin, yang bagi kata-kata positif, yang bagi kata-kata dorongan. Tuhan je tahu macam mana nak balas semua tu. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun Farin tak sempat nak reply satu-satu, walaupun kawan terdekat Farin tak reply message, Farin tak reply DM, Farin minta maaf, Farin betul-betul busy, Farin tak sempat sangat-sangat. Tetapi Farin sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih dari hujung rambut sampai hujung kaki. And Farin juga nak ambil kesempatan ni untuk meminta maaf. Mungkin selama ni, bukan mungkin, memang betul pun masa Farin geram sama ni, Farin marah, Farin ada terkasar bahasa, cakap benda yang tak patut, and mungkin keluarkan kenyataan yang tak patut. Farin nak minta maaf banyak-banyak untuk benda tu. And Farin ambil segala benda ni, yang pahit ke apa, terima segala kutukan yang membina, kutukan yang menjatuhkan juga Farin terima dua-dua. Sebab each and every one of you teach me something. And Farin yang pilih untuk post dekat social media. Jadi bila Farin post, Farin kena terimalah segala komen ke, kritikan ke, Farin terima. Jadi sekarang ni Farin minta maaf banyak kalau Farin ada salah silap dari segi kata-kata atau dari segi perbuatan. Dan Farin harap benda ni bukan setakat mengajar Farin, tapi mengajar orang-orang di luar sana, mengajar awak semua. Farin harap benda ni boleh memberi impak yang positif kepada semua rakyat, especially kepada golongan perempuan seperti saya. Memang orang tak tahu cerita, orang tak tahu cerita A sampai Z, tapi bila Farin dah post benda tu, kenyataan tu di social media, jadi orang boleh, dia menimbulkan spekulasi tau. Jadi orang boleh bercakap. Ni Farin terima semua benda tu. Farin anggap benda ni ialah pengalaman yang mengajar Farin sesuatu yang sangat besar. Benda ni memang tak habis lagi, benda ni memang belum habis, tetapi niat Farin bukan niat buruk. Farin tak ada niat nak mengaibkan sesiapa pun. Farin tak ada niat, tapi demi Allah, Farin melakukan ini untuk diri Farin dan untuk perempuan-perempuan di luar sana. Farin tahu ramai yang tak berani nak speak up, ramai yang takut, ramai yang simpan sendiri benda tu, sampai benda tu jejaskan mental dan juga buatkan seseorang tu jadi traumatized. Faham tak? Jadi benda ni memberi impact yang sangat besar. And at the end of the day, bukan Farin seorang yang buat report lambat. No, actually ramai lagi tau. Bukan setakat report lambat, tapi ada yang tak report langsung. Sebab apa? Sebab takut lah. Sebab satu lagi stigma masyarakat tau. Farin tak salahkan netizen Malaysia sebab tak tahu pasal benda ni, lack of knowledge sebab benda ni. Sebab kita memang tak didedahkan tau pasal benda ni. Bagi kita normal lah lelaki buat macam tu, normal lah. Benda ni beza tau. Kalau kita suka sama suka, that's different story. Tapi if let's say benda tu macam dibuat untuk secara paksa, orang tu dah tak nak, orang tu tak refuse, orang tu tak suka, but you insist on doing that, please know that lepas pada ni, you ada kekuatan untuk report ataupun cerita dekat sesiapa saja. Jadikan pengalaman Farin ni sebagai pengajaran untuk you all. And Farin tahu stigma masyarakat, orang akan cakap, alah perempuan mesti yang menggatal, alah siapa suruh tak pandai jaga diri, apa lagi, melawan je lah. Tak payah abaikan mulut orang. Memang orang senang je bercakap, orang tak duduk tempat kita, orang tak tahu, orang tak ada pengalaman. And setiap orang lain-lain cara tau. Bila dia dah shock, bila dia dah terkejut. And it's different kalau benda ni berlaku di antara strangers dengan di antara orang yang kita kenal. That's a whole different story. Orang tak tahu. Jadi kita diam saja, biarkan saja. Orang yang tak ada common sense tu, biarkan saja. Tapi Farin nak bagi tahu untuk perempuan dekat di luar sana, lepas ni kalau jadi macam ni, please berani untuk speak up. Kalau takut sangat, bagi tahu at least someone. And please
jangan diam. Please jangan act like benda tu normal. Contohnya bila benda tu dah jadi dekat awak, esok tak awak buat macam normal. Please jangan buat macam tu. Awak hanya sakitkan diri awak saja. Please don't. Awak hanya sakitkan mental awak saja. Dia akan buat awak jadi traumatized. Awak kena speak up. Kalau awak takut, jangan risau. Awak takut dia cerita dekat siapa-siapa, dekat family ke, dekat siapa, awak ada saya. Farin ni, kalau awak takut, awak boleh DM saya boleh teman awak. Awak nak pergi balai polis, saya boleh teman. Awak nak cerita, saya boleh jadi pendengar setia awak. Saya boleh. Saya dekat sini, saya ingin defend perempuan-perempuan dekat di luar sana. Niat saya, again, saya buat benda ni bukan untuk mengaibkan orang itu, tetapi saya tak nak benda ni berlaku kepada perempuan. Yeah guys, so hari ni aku nak cerita sikit dekat korang tentang seorang YouTuber ni yang telah pun serah diri dan telah direman selama 2 hari berkaitan dengan kes cabul. Ingat tak lagi video kita yang lepas tu, aku ada cerita dekat korang yang pasal YouTuber tu mencabul pelakon dia kan. Ni lah orang dia. Aku rasa korang pun dah tahu siapa kan. Pada korang yang tak tahu siapa lagi, jom kita tengok siapa orang tu. Okey, itulah dia YouTuber tersebut. Macam mana korang kenal tak? Aku rasa korang mesti kenal. Aku terpaksa blurkan sikit mata dia supaya korang tak berapa nak cam sangat. Aku pun walaupun pacik-pacik bawang, aku tak naklah buka aib orang sangat kan. Tak gitu. Aku pun tak nak cerita banyak pasal dia ni. Sebab video yang lepas aku pun dah cerita kan. So yang ni aku nak cerita serba sedikit je lah. Benda ni berlaku waktu diorang tengah shoot drama pendek yang bertajuk Jalan Taubat. Jalan Taubat. Cerita pasal Jalan Taubat, orang yang nak bertaubat tapi belakang tabir enggak tengok membuat kemungkaran, membuat kemaksiatan. Tapi kita janganlah nak tuduh-tuduh lagi kan, sebab dia pun masih lagi direman, masih lagi dalam siasatan. Kita tak tahu lagi mana yang betul, mana yang salah. Tapi aku respect betul lah dengan dia ni sebab dia berani untuk serah diri sebelum polis tangkap dia serah diri dulu. Berani tak berani, itulah orang kata berani buat, berani tanggung. Aku respect lah kat dia. Bagus. Tapi dia orang ni kan public figure. Dia orang ada peminat dia orang masing-masing. Yang si YouTuber ni pun ada peminat dia. Yang si pelakon ni pula ada peminat dia. Itu menyebabkan peminat sama peminat berbalah sesama sendiri. Maknanya dia orang komen mengutuk yang ni, mengutuk yang ni, mengutuk yang ni. Apa benda? Ada yang cakap yang si YouTuber ni dianiaya. Ada yang kutuk perempuan ni kenapa lambat report lah, dapat bulan dah apa semua. Come on lah. Bagi aku lah, kita sebagai manusia ni, kita baik berfikiran dengan lebih rasional. Masing-masing ada cara berfikiran masing-masing. Mungkin si perempuan tu takut nak report, tapi aku tak belah mana-mana pihak kan. Mungkin pun berlaku penganiayaan di sini. Kes masih lagi dalam siasatan. Kita tak tahu. Relax. Kita jangan gelabah. Tapi satu je lah aku nak pesan. Kita ni sebagai lelaki, tugas kita sepatutnya melindungi wanita. Janganlah kita menindas wanita. Janganlah pula kita menganiayai wanita. Dan kepada wanita pula, kalau korang ni rasa dia dianiayai, dicabuli ataupun ada gangguan seks daripada lelaki ke, korang jangan takut. Korang kena kuat, korang kena terus ke depan. Jangan diamkan diri, jangan pendam dan menyebabkan korang jadi rasa depres. Ada yang mungkin ada yang bunuh diri disebabkan oleh kes yang macam ni. Jadi korang jangan takut, jangan fikir apa orang kata. Korang terus je buat apa yang korang rasa betul. Sebab dalam dunia ni ada undang-undang. Dekat Malaysia ni ada undang-undang. Okey, itulah saja daripada aku setakat ni. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kat korang yang dah tengok video aku daripada mula sampai akhir. Kalau ada apa-apa yang korang rasa yang tak kena pada aku ni, mungkin aku, yelah pasal aku baru lagi kan dalam bidang ni, korang boleh komen kat bawah untuk aku perbaiki diri aku ni. Jadi aku harap korang boleh terus support aku dan terus tengok video aku yang akan datang. Okay, terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum, bye-bye.